Umat Islam di 3 negara ASEAN, Singapura, Indonesia dan Thailand menyambut Aidilfitri hari ini. Di Singapura, pengumuman dibuat Mufti Dr. Naziruddin Muhammad Nasir dalam satu klip video yang dimuat naik di laman sosial Majlis Ugama Islam. Selain mengucapkan selamat menyambut Aidilfitri kepada semua umat Islam di Republik itu, beliau turut mendoakan semoga Allah menerima segala amal ibadah sepanjang Ramadan serta mengurniakan keberkatan dan kejayaan pada Aidilfitri ini. Di Jakarta, Menteri Haliwal Agama Indonesia Yaakob Cholil Kumar dalam membuat pengumuman tersebut berkata, keputusan dicapai bersama ulama, organisasi Islam dan pakar falak di mesyuarat isbat atau penentuan Hari Raya Aidilfitri di Kementerian. Aidilfitri adalah perayaan terbesar di Republik itu yang mempunyai lebih 270 juta orang dengan sekitar 87% penduduk beragama Islam. Media Malaysia menyoroti suasana mudik di Indonesia. Mereka kaget karena banyaknya warga yang turut mudik pada Hari Raya Idul Fitri. Menurut media Malaysia, jumlahnya 193 juta jiwa rakyat Indonesia yang mudik, lebih besar 6 kali lipat dari populasi Malaysia. Dianggarkan 193 juta warga Indonesia akan bergerak ke destinasi utama di Timur Jawa dan Pulau Sumatera bagi meraihkan kedatangan Aidilfitri. Jumlah itu termasuk jutaan warga Jakarta yang bakal mudik ke kampung halaman masing-masing. Untuk itu, ikuti laporan yang disediakan wakil kami di Indonesia, Kevin Budiarto. Bilangan pergerakan penduduk merekodkan kenaikan lebih 50% berbanding tahun lalu, yaitu dalam lingkungan 130 juta orang. Sehingga semalam, jumlah penggunaan pengangkutan awam juga meningkat drastik berbanding tempo sama. Tempo bercuti lebih panjang juga diberikan bagi memberi ruang kepada penduduk memilih waktu perjalanan yang sesuai dengan tempo masa yang lebih panjang untuk mengurangkan kesesakan trafik. Kita sih benar-benar antusias karena kan momentumnya itu emang momentum yang pas untuk kumpul keluarga seperti itu. Jadi di mana kumpul keluarga itu ya nggak ada momen lain selain momen-momen yang kayak gini seperti itu. Hat aliran kendaraan yang masuk ke Lebuh Rai juga dibatasi dengan aturan plat nombor ganjil dan genap mengikut tarik yang ditetapkan. Waktu puncak pergerakan trafik dijangkakan semalam, namun keadaan dilihat masih terkawal dengan hanya beberapa titik kesesakan dilaporkan. Ini termasuk di Pulau Jawa yang menyaksikan penunggang motosikal terpaksa beratur panjang memenuhi jalan utara Pulau Jawa sehingga ke bahagian barat Jawa. Kesesakan turut dilaporkan berlaku di Pelabuhan Merak dan Ciwandan dengan penduduk terpaksa beratur hingga 6 jam di sepanjang 19 km hanya untuk menaiki feri ke Pulau Sumatera. Memandangkan kos yang lebih berpatutan, mod pengangkutan darat masih menjadi pilihan warga Indonesia. Sebanyak kira-kira 70 juta orang masih memilih bus dan juga kereta selain daripada motosikal dan kereta api, terutamanya bagi mereka yang berada di Pulau Jawa. Laporan Kevin Budiarto, Cikarang, Indonesia, TV3. Dalam pada itu, sekurang-kurangnya 13 terbunuh dalam kemalangan di Lebuh Raya di Karawang, Jawa Barat kira-kira jam 7.30 pagi tadi. Menurut jurucakap polis, kejadian berlaku di Tol Jakarta Cikampek membabitkan bas, van mini dan kenderaan pelbagai guna MPV. Siasatan awam menunjukkan sebuah van mini dalam perjalanan dari Jakarta yang melalui lorong kontra mengalami masalah mekanikal. Dia menyebabkan pelanggaran dengan sebuah bas sebelum ia terbakar. Sebuah MPV yang melalui kawasan itu kemudian merempuh van mini berkenaan. Kejadian menyebabkan kesesakan jalan raya sepanjang 16 km. Kesemua 13 mayat mangsa dikenal pasti di Karawang. Punca sebenar nahas masih disiasat. Kembali dalam buletin awal ini, jutaan umat Islam Indonesia menempuh kesesakan jalan raya Teruk ketika memulakan perjalanan mudik ke kampung halaman untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri. Di tengah-tengah lautan manusia itu, sistem pengangkutan feri antara terbeban teruk sehingga sistem pengoperasian mengganggu kelancaran perjalanan. Rakaman video daripada drone menunjukkan ribuan kenderaan beratur untuk menaiki feri di pelabuhan di Merak 100 km ke barat Jakarta. Ia menunjukkan kenderaan beratur panjang hingga keluar kawasan pelabuhan. Salah seorang penumpang feri, Setio Febrian, memberitahu kesesakan dipercayai berlaku akibat masalah sistem pembelian tiket menerusi dalam talian. Tahun ini, penumpang perlu membeli tiket lebih awal menerusi platform tersebut berbanding pembelian terus sebelum menaiki feri tahun lalu. Menurut Kementerian Pengangkutan, penduduk Jakarta dilaporkan mula meninggalkan ibu negara itu menerusi pelbagai kaedah pengangkutan sejak Sabtu.
Kementerian itu juga menjangkakan sekitar 193 juta penduduk akan bergerak menuju ke destinasi masing-masing susulan cuti perayaan yang panjang tahun ini. Jumlah itu merupakan peningkatan 56% daripada tempoh perayaan tahun lalu. Ribuan warga Indonesia yang mencari rezeki di Johor mula mudik atau pulang beraya di kampung halaman. Tinjauan dilakukan di Terminal Feri Antarabangsa Kukup mendapati kebanyakan mereka sudah menunggu seawal jam 5 pagi untuk membeli tiket dan seterusnya pulang ke kampung halaman di Tanjung Balai, Indonesia. Sementara itu, penolong pengurus Terminal Feri Antarabangsa Kukup Azwan Amin berkata, dianggarkan seramai 7,000 orang akan menggunakan pengangkutan feri untuk pulang ke kampung halaman di Tanjung Balai dan Selat Panjang, Indonesia. Ujarnya, Perbadanan Pengangkutan Awam Johor bersedia menampung bilangan penumpang yang ramai sejak Jumaat dengan menyediakan khemah sebagai ruang tambahan kepada tempat menunggu sedia ada. Jelasnya lagi, sebanyak 7 slot perjalanan ulang-alik feri antara Tanjung Balai dan Kukup beroperasi kini, di mana waktu perjalanan feri bermula seawal jam 7.30 pagi sehingga jam 5.30 petang. Dah lama nak balik ke Tanjung Balai, nak beraya dengan kakak, dapat tahu selepas Covid lagi adalah bawa sagu hati, baju raya, kuih raya kan, untuk diorang kan. Peningkatan 10 hari terakhir menjelang hari raya ini kita lihat berlakunya peningkatan daripada hari Jumaat yang lalu pada 5 hari bulan. So daripada 5 hari bulan hingga hari ini kita telah menambah slot sehari daripada sebanyak 3 slot menjadi 7 ke 8 slot sehari. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas berkenaan dengan sambutan Lebaran dan Hari Raya Aidilfitri di Indonesia, kita bersama-sama dengan penerbit Kompas TV ketika ini, Glenis Oktania. Glenis, mungkin boleh kongsikan sedikit sebanyak di awal ini gambaran suasana mudik Lebaran di Indonesia. Berapa anggaran jumlah warga Indonesia akan pulang ke kampung halaman masing-masing? Glenis juga boleh kongsikan dengan kita, kerana di Malaysia pulang ke kampung biasanya kita menaiki pengangkutan awam, sama ada kereta api cepat ataupun bas ataupun kereta. Jaranglah orang ramai balik ke kampung dengan menaiki motosikal. Soal angka kemalangan, kecelakaan dan juga soal keselamatan khususnya mereka menaiki motosikal, mungkin boleh kongsikan sedikit gambaran di Indonesia? Dan saya nak tanyakan seterusnya berkenaan dengan pengangkutan pilihan rakyat Indonesia. Lebih ramai yang bergerak dengan menggunakan kereta, sepeda ataupun sepeda motor, motosikal ataupun menaiki feri ataupun terbang dengan kapal terbang. Nah, Sobat Maju, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin.